Dan STW ialah garis bawah. Cikgu rasa U kot. Ni U ni. STW, U. Kan cikgu rasa U tu. Okey, jadi sekarang ni dia bagi tahu apa dia kata? Okey, rajah 15.1 menunjukkan sebuah pepejar berbentuk prisma, okey, tegak dengan tapak segi 4 tepat EFGH, okey. Terletak di atas satah mengufuk, okey, maknanya dia mendatar lah, okey. Permukaan ADMHE, okey, yang sebelah tu, okey. Yang tepi tu ialah keratan rentas seragam prisma itu. 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya dia trapezium. Trapezium. Okey, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita sampai tadi keratan rentas seragam prisma itu. Okey. Maknanya tepi tu adalah trapezium lah. Okey, segi 4 tepat CDML. CDML yang tepi tu. Okey, jangan. Okey, CDML, okey. Dan GHML, okey, yang tepi tu ialah satah condong, okey. EA dan FB, mana FB? Okey, yang ni, okey, tegak tu adalah sisi tegak, okey. ML ialah 4 cm dari satah mengufuk, okey. ML ialah 4 cm. ML, mana ML? Okey, ML 4 cm, okey. Maknanya sekarang ni 4 cm ni AB, CD, ML, GH dan EF. Itu semua 4 cm lah. Okey. Jadi soalan dia kata lukis dengan skala penuh, dongakkan gabungan pepejar itu pada satah mencancang, okey, yang selari dengan HG sebagaimana dilihat dari X. Okey, so bila kita, okey, yang ni tak apalah, email tak perlu buat proper sangat sebab kita dekat online kan. Cuma nanti kalau dekat kertas tu baru email buat yang ukuran sebenar lah, proper. Okey, jadi sekarang ni bentuk dia, okey, email boleh conteng tak dekat sini? Boleh? Boleh cuba tengok. Okey, sekejap cikgu. Okey. Cuba email buat yang A tu. Sebagaimana dilihat daripada X. Sekejap. Okey. Gitu aku. Singit sikit. Okey, tak apa. Okey, boleh lah tu. Betul lah tu. Maknanya 7, 3. Yang dia ada bagi ukuran tadi. dia ada bagi ukuran. Okey, betul.
Yang CL tu dia ada bagi value. Okey, tak apa. Kat phone. Yang dapat yang DM dengan MH tu macam ni? NH DM Dia je. jarak yang ni dengan yang ni. Oh, yang atas tu. Okey. Kalau tengok dekat situ okey 7. Okey, kalau semua 7 kan? Semua 7 maknanya so ni kalau tegak okey, tegak lebih kurang okey dia 7. Dia akan jadi 7 kat cm. Okey, kejap kita tengok dia punya soalan dia ada ni tak. EA dan FB. EA dan FB adalah sisi tegak. EA tu tak ada apa-apa. EA dengan FB tak ada tegak. ML adalah 4 cm. Okey. Okey, maknanya dekat situ 5. 5, 2. Total 7, dia akan jadi 5, 2. Segi 4 tepat permukaan edit ni oh, dia tak membantu sangatlah kat sini. Maknanya tak ada ukuran yang kita boleh tahu. Cuma kejap ni 4. Ni 4. Ni pun 4. Okey. Lepas tu ini 4. Jadi 4 kalau cikgu garis panjang dia pun tak tahu. Okey, 4 tolak 3 ni 1 lah. Okey. Ni 3, ni 1. Kalau guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras pun tak dapat nak bantu. GHML tu segi 4 sama je tu. Macam ni? GHML. Segi 4 ml adalah segi Dia tak ada cakap. Tapi assume je lah. Betul. Dia tak ada cakap. So tu kata kunci dekat situ. Maknanya kalau dia segi 4 tepat, segi 4 sama, maknanya bawah 4 ni pun 4 kan. Atas automatik akan jadi 3. Dia tak cakap tu yang tak tahu. Betul. Tapi cikgu rasa okey sekejap tepat segi 4 tepat dengan tapak segi 4 tepat, bawah segi 4 tepat. Maknanya bawah ni 4, 3. Okey, jadi cikgu rasa memang 5. Kalau betul dia 4, okey kejap contoh dia tak bagi tahu. Tapi kita boleh estimate, boleh buat anggaran. Okey. Contoh kalau ni 4. Tengok gambar pun macam tapi kita tak boleh nak sure lah. Macam segi 4 sama. Okey. So kalau kita buat dekat sini, ni 4, ni 3, ni mesti 5. Dan balance tu confirm lah. Bila bawah ni 5, atas mesti 2 lah, 7. Cuma nak pastikan betul tak dia segi 4 tepat. Kalau dia segi 4 tepat, betul, confirm 5. Dia takkan jadi, kalau sini 4, kalau
MH tu 4, H apa ni, yang sampai sini ni pun 4. Dia tak akan jadilah sebab dia sengit kan. Kalau sengit tu dia lebih panjang. Ataupun yalah dia lebih tinggi lah maksudnya. Jadi kalau dekat situ kalau 4 mungkin 5. Tapi kalau 4 juga, contoh kalau 4 juga yang ni akan jadi 3 lah. Contohlah ni 4 ni akan jadi 3 lah. Sebab dia total mesti 7 kan. Kalau sini 5, sini 2. Kalau sini 6, sini 1. Tapi 1 macam kecil sangat pula. Dia antara 3 tu. Tapi cikgu rasa dia tengah-tengah ni. 5, 2. Okey. Cikgu cuba baca balik. Sebuah pekerja prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat. Okey. EH terletak di atas letak mengufuk. Okey. Permukaan ADMHE. Sebelah tu ialah kerata rentas prisma itu. Segi 4 tepat CDML. Okey. Dan GH. Oh, ada ni. Segi 4 tepat. Okey. Kan? Segi 4 tepat CDML. Okey, tu yang atas lah. Memang kita tahu dia segi 4 tepat. Dan GHML. GHML segi 4 tepat juga ialah sata condong. So confirm lah. Maknanya kalau dekat sini 4, sini cuma kita tak pastilah dekat situ berapa. Mungkin 3 ataupun 5. Kalau 5 sini akan jadi 3. Kalau guna teorem Pythagoras. So kalau 3 takkan ni 4. Cikgu rasa ni 4 lah. Ni 4 ni 3. Sebab mustahil lah kalau panjang bawah ni 3. Yang atas tu 4. So bawah mesti akan jadi lebih besar lah. Maksudnya akan jadi lebih besar sikit berbanding atas. Maknanya bawah tu akan jadi 4, atas ni akan jadi 3 lah. 7. Okey. Macam tu. Sekejap cikgu tengok ketepatan dia. Boleh tak? Cikgu macam ni. Ini daripada tepi lah pandangan sisi. Okey, pandangan sisi. So cikgu ni garis lurus. Ini 7. Ini 7. Okey, so ini atas ni 3. Ni 1. Ni 3. Maknanya sini, ni cikgu tak pasti. Mungkin 5. Sebab kat situ tak ada info yang mengatakan dia 5. Di DM ataupun CL dia tak bagi juga kan? Dia tak bagi juga. So kita tak boleh nak, betul. Kita tak boleh nak tahu dia berapa. Tapi yang cikgu punya anggaran, yang sini 5. Dan sini, yang sini 4. 5 bukan. 5 memang bukan. Yang cikgu cakap tadi 5-2 tu confirm memang dah bukan. Okay. So dia akan jadi 4 sini 3 lah. Macam tu. Tapi kalau untuk soalan ni, kita tak perlu buat dia punya tu pun tak apa. Tak perlu buat dia punya ukuran pun tak apa. Kan? Maknanya cuma nanti masalah dekat kita cuma kita nak ukur tu kan. Dekat mana kan? Itu je masalah kita. Cuma ukuran tu kita tak perlu tulis lah. Kita cuma tulis H, G, L, M, lepas tu DC. Cuma masalah yang kita nak buat tu, kita tak tahu. Kita tahu benda ni 7. Tapi kita tak tahu berapa kita nak tu kan. Takut terlebih pula ataupun takut terkurang pula kan. Betul tak? Betul. Cuma yang cikgu boleh bagi tahu, berdasarkan kata kunci yang dibagi tu, sini akan jadi 4, sini akan jadi 3. Kalau 5 dah bukan. Okay. Sebab apa cikgu kata bukan 5? Sebab dekat bawah ni, sekejap ni cikgu keluarkan, cikgu lukiskan. Bawah ni dah 4. So atas ni sama ada 3 atau 5. Tapi kalau cikgu buat 3, yang ni dia akan jadi lagi rendah. Mungkin contoh 2. Contoh kalau cikgu buat yang ni 3. Okey, contoh kalau cikgu pilih 3. Cikgu tak pilih 5. Okey. Kat sini akan jadi 2. Bila 2 takkan ni 5. Jadi macam orang kata apa? Tak kena. Macam tak kena sebab takkan lagi pendek, lagi panjang kan. Yang lukisan panjang
sebenarnya ukuran dia pendek pula. Dia tak kena. Sebab tu cikgu memilih 5. 5, sini 5, sini 2. Okey lah. Sesuai lah, logik lah. Walaupun mungkin tak berapa tepat tapi logik. Faham tak? Okey. Faham. Okay. Sebab dekat sini trapezium dia, bila contoh cikgu ambil kat sini kan, sekejap cikgu ambil yang ni. Cikgu ambil yang colour biru ni. Okey, cikgu keluarkan. Yang bahagian bawah ni, yang ni, dah memang 4. Itu confirm, memang dia dah cakap dan dia dah tulis dekat AB tu kan. So 4. Maknanya bila bawah tu 4, cikgu keluarkan balik. Yang ni cikgu keluar sini, pening sikit lah. Ni 4. Yang tepi tu mungkin akan jadi 3 atau 5. Tapi cikgu cakap tadi, kalau cikgu pilih 3, kat sini 3, yang ni lebih panjang berbanding ini. Yalah. Kan? Jadi dia tak boleh lebih 3. Dan dia tak boleh 3. Dia mesti bawah 3. Maknanya 2 atau 1. Kalau 1 lagi lah tak boleh. Kan? 2 pun tak boleh, 1 lagi tak boleh. Tapi kalau cikgu letak 5 kat sini, contoh yang dekat, dia berkait lah dekat sini. 3 ni cikgu 3 ni cikgu tak nak ambil, cikgu ambil 5. Kalau 4 memang confirm tak boleh. Sebab apa? Sebab segi 4 tepat kata kunci dia. So cikgu tak boleh pilih 4. Sama ada cikgu boleh ambil 5 dan ke atas. 5, 6 ke macam tu kan. So cikgu pun ambil 5. So bila 5, yang dekat sini dia tak boleh lebih daripada 5. Sama ada dia 4 dan ke bawah lah. Jadi tu cikgu cakap sama ada dekat jadi sekarang ni kita pergi, okey ni cikgu keluarkan. Okey, kita pergi ke soalan bawah. Okey, sebuah peristiwa pepejal IBFNL IBF mana F? Bawah lagi. F N L. Okey, yang inilah trapezium ni. Okey, tepi tu. Dicantumkan kepada prisma dalam rajah 15.1. Dicantum pula tadi. Okey. Pada satah menegak BFGLC. BFG, yang ni lah. Kita letak warna pink. BFGLC. Yang ni dia cantum merah dengan pink tu dia cantum. Okey, gabungan pepejal adalah seperti yang tunjukkan dalam rajah 15.2. Okey. Okey, dia kata dongakkan, okey, lukiskan dengan skala penuh, dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang, satah menegak yang selari dengan HGNO, okey, sebagaimana dilihat daripada Y. Maknanya daripada sinilah kita tengok. So gambar dia akan jadi macam ni. Ni tadi gambar yang Ime buat tadi tu dah betul. Ni mungkin 4, ni mungkin 3. Lepas tu ada penambahan lagi dekat sebelah ni yang untuk kotak ni. Okey. Okey, cuba Ime buat. Okey, cuba padam dulu. Okey. Saya ingat. Sekejap gue. Sini, tak apa, tak apa.
Ain tu Ain. Salah. Tengah Jawi. Ingat Jawi. Okay. Right. 2, 10, 10, 8, 6. Okey dah, Ego. Okey dah Okey, jadi okey 3 4 tadi tu okey confirm betul. Okey, yang sebelah 4 betul. Okey. Bila dia dah ada support macam ni, so kita confirm lah tinggi dia tu memang 4. Macam cikgu cakap tadi. So kalau 2 memang takkan lah. Kan kalau macam tadi tu 2, sini 5. Ataupun sini kalau 1 lagi lah kan. 1 lagi lah tak betul. Kalau 3, 4 pun mungkin boleh jadi, tapi kalau 3, 4 dia akan masalah dekat yang condong ni pula. Macam tu. Okey. Kalau 5 sorry 3, 4 takkan boleh sebab mana boleh atas tu lebih panjang. 3, 4 takkan boleh. Sekejap Okey. sama ada 2, 5. Sorry 2, 5 pula. 5, 2. Terbalik. 2, 5 pun tak boleh juga. Okey. Ataupun 3, 4. Tapi kalau 5, 2 dia dah jadi dia punya hypotenuse. Dah tak boleh. Jadi sesuai 4 dengan 3 lah. Okey. So 4, 3 okey ni betul. Atas akan 6 6. Betul. Sebab ni 3. Okay. Okey, yang ni 3. Okey, yang ni lah atas ni 3, campur 3 yang dekat atas tu dia jadi 6. Okey, betul. Lepas tu atas ni 2. 2 okey, betul. 2 ni pun betul. 2 juga. Okey. So betul lah. So tak ada masalah untuk soalan ni. Okey. Lepas tu semua betul. Nombor 2, pelan gabungan pepejal itu. Pelan. Maknanya pelan macam mana kita nak buat? Daripada atas. Betul, daripada atas. Okey, cuba lukis daripada atas. Okey dah. Okey dah Okey. Sekejap Ego. Ada yang ni. Ada atas tu belum buat lagi.
okey ke? Okey dah Ha. Okey, alright. Jadi kalau tengok kat sini 4. Okey. Yang ni betul 4. Lepas tu 2. Okey, 2 betul. Yang bawah 3 tu satu-satu lah kan? Satu-satu. Yang ni. Okey. Sebab cikgu tengok macam apa? Apa tu? Garisan dot. betul-betul. Garisan betul-betul. Oh. Satu-satu lah kan? Ah. Okey. Betul. Satu-satu. Okey. Yang ni 3. Kejap. Yang ni yang bawah. Total dia 4. Betul email. Okey betul. Maknanya ni dengan ni. So ini 3, ini 1 dan yang tepi ni 1. Okey, betul? Tahniah. Okay, ni tingkatan 4. Okey. Soalan nombor 1 ni tingkatan 4, nombor 2 tingkatan 4 juga. Apa tajuk dia cikgu lupa dah. Sebab sekarang ni yang nombor 2, nombor 1 tu dia dah jadi tingkatan 3 dah sekarang. Oh. Bentuk piawai. Bentuk piawai. Okey, so okey, nombor 1, nombor 2. Okey, nombor 3 pun sama bentuk piawai. Nombor 4 ni form 5. Apa tu? Asas nombor. Asas nombor. Nombor basic. Kan asas nombor tak silap, yang topik nombor 1 sekali, yang depan sekali. Betul. Asas nombor. Macam itulah. Okey. So yang ni masih senang lah. Okey. Yang ni tak ada masalah. Okey. Macam nombor 1 tu. Okey, sama-sama kita buat. Okey. Antara nombor berikut yang manakah apabila dibundahkan betul kepada 2 angka bererti dan 3 angka bererti akan memberi jawapan yang sama. Okey. So akan memberi jawapan sama dibundahkan kepada 2 angka bererti dan 3 angka bererti akan memberikan jawapan yang sama. Maksudnya sesuatu nombor tu kita tak tahulah. Okey, nombor apa? Kita tak pasti lagi nombor apa. Tapi nombor ni, okey, nombor ni bila kita bundarkan kepada 2 tepat perpuluhan, 2 angka bererti, AB, dan kita bundarkan kepada 3 angka bererti, jawapan dia masih sama, still sama. Okey. Jadi kalau email rasa apa? Kalau contoh nombor A tu angka bererti dia dekat mana? Nombor 2. Nombor 2 bukan. 2 angka bererti email. Bukan. Yang mana? Yang A tu. Kalau A tu 2 angka bererti dia dekat mana? Maknanya 2 angka bererti. 1, 2 dekat nombor titik dia dekat antara 7 dengan 5 tu. 7 ni. Okey, betul. Antara 7 dengan 5, 2 angka bererti. Kalau 3 angka bererti dekat sini, 5 dengan 9. Okey, betul. Okey. Kalau nombor bawah pula 2 angka bererti 0 dengan 9. Kalau 3 angka bererti 9 dengan 4. Kalau yang ni sini 0 ni ataupun 9 dengan 5 tu. Okey. Yang ni samalah. 0, yang ni 8 9. Macam tu. Okey. Jadi kita tengok soalan nombor 1. 0.02759. Maknanya kalau kita tukarkan kepada 2 angka bererti, dia dekat 7 lah. Dekat 7 tu, kita tengok sebelah. Okey. Yang ni dia kata, yang ni dah selepas. Okey, betul. Ini soalan lah. Bukan kita kena terbalik tak. Okey. Jadi kalau yang pertama, yang A tu, dia akan jadi, kalau 2 angka bererti 0.02800. Betul, 2800. Betul macam tu. Okey, kalau 3 angka bererti pula, dia akan jadi 0.0276. Jadi kosong kan. Jadi yang ni dah lain dah, tak boleh. A confirm salah. Okey. A confirm salah. Okey, kalau B 0.81. 0.8 kalau 3 angka bererti 0.809. Okey.
So lain juga, tak boleh juga. Okey, salah juga. Okey, C 10, 11,000. Kalau duk akal berti dia akan jadi 11. So, ada point pula. C lah. C 11,000. Kalau 3 pun oh ya, betul. Kalau 3 angka berti pun 11,000 juga. C lah jawapan dia. Okey, betul. Okay, so jawapan dia adalah C. Okey. So nombor 2. Ungkapkan 2.78 darat 10 negatif 6 sebagai satu nombor tunggal lah. Nombor biasa. Okey, macam mana? Kita nak patah balik. Yang B lah jawapan dia. Yang B. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. B. Okey, 6. Jawapan dia adalah B. Okey. So nombor 3 pula. Sebiji sfera logam yang mempunyai jari 7 cm dileburkan, okey, untuk membuat galas berbola dengan jari 1 mm. Okey. Cari bilangan berbola yang dapat dihasilkan. Okey, maknanya sekarang ni sebiji dia nak cari luas lah. Okey. Luas kita akan pakai, kita kena guna pi r square. Pi r kuasa 2. Okey, pi 22/7 darab r 7. 2. Okey, cuba tengok dapat apa. 154. 154. Okey, ini yang asal. Okey, cm kuasa 2. Okey, sebab dia kata luas. Okey, ini yang asal. Luas bukan luas, sorry. Isi padu. Luas pula. Luas pun tak, bukan. Isi padu cecair. Ini. Okey. 154 cm padu. Okey. Lepas tu dileburkan. Dileburkan dan menjadikan jejari yang baru tu berbola kecil tu. Tadi berbola besar. Sfera logam. Okey. Bukan bola. Ni sfera. Macam ni. Logam. Besi lah semua. Lepas tu dileburkan. Okey. Dipanaskan, dilebur. Jadilah cecair macam tu. Banyak-banyak. Lepas tu dia nak jadikan berbola pula. Berbola kecil lah. Mungkin untuk bearing ke apa ke. Macam tu. Nak jadikan. Dan 1 cm. Okey. So bila 1 cm. 1 cm tu kita kena tukar kepada 1 cm pula. 1 mm tu kita kena tukar kepada cm dulu. Sebab apa? Sebab sekarang ni 154 dalam keadaan sentimeter. Dalam unit sentimeter. Okey. Jadi 1 mm nak ke cm dia dapat apa? 0.1 cm. Betul. 0.1 cm. Okey. Buat sekali lagi. 22/7 darab 0.1 kuasa 2. Kosong 0.0314. Betul. 0.0314 cm padu. Okey, ataupun centimeter apa ni? Cube. Okey, kuasa 3. Okey, jadi dia kata berapa banyak yang boleh. Okey, bahagikan. Okey, 154 bahagi dengan 0.0314. 4904.46. 46. Okey, betul, cikgu pun dapat. Okey, jadi dekat situ okey, A dengan B confirm salah lah. Confirm bukan. Sekejap kita pandang balik. Okey, so A dengan B confirm salah. Tinggal C dengan D. Okey, mana satu yang lebih tepat? Kuasa 4 ke kuasa 6 apabila dibentuk piawaikan? Okey. Tak dapat kan? Kuasa 3. Betul. Betul email. Email pun dapat sama macam cikgu, kuasa 3. Okey. Maknanya kalau tak dapat yang dekat bawah tu nak dalam mm. Okey. Jadi sekarang ni kita kena tukar dulu cm ni kepada mm. Sebab tadi cikgu ingat mungkin dia nak dalam cm, rupanya dia nak dalam mm lah ni, sebab tu tak dapat. Okey, jadi darab 10. Jawapan tadi darab 10 pun tak apa. Darab 10. Jawapan
jawapan tadi 4904 tu. 49.4. Okey. Okey dapat. Dia akan dapat berapa? 49.0 044.6. Poin 6 betul. Cikgu pun dapat sama. Yang ni dah dalam mm dah. Okey, lepas tu baru kita kena convert lah. Okey, dapat berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kan? Okey, jadi jawapan dia adalah C. Okey, so ingat ini kira soalan jahat jugalah ni. Okey, sebab dia tak bagi tahu. Dia kata cuma cakap cari bilangan berbola yang dapat dihasilkan. Tapi dia tak cakap dalam mm ke dalam cm. Jadi sebab tu tadi cikgu buat dia dalam cm. Ni pun dalam cm, yang ni pun dalam cm. Jadi bila kita dapat, kita bahagi tu, hasil bahagi pun dalam cm lah kan. Berapa biji dalam cm. Bila kita kira tak dapat. Rupa-rupanya dia nak dalam mm. Bila nak dalam mm, kita convert cm ni jadi jadi mm balik. Lepas tu baru kita bentuk piawaikan lah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, ni yang tingkatan 5 punya. Okey. Okey, dapat tak ni? Rasa-rasa email dapat tak? Nombor 4 ni. Dia beri bahawa 18 tolak P kuasa 2, bukan P kuasa 2. P base 2 sama dengan 5 base 8. Cari nilai P. Ya. Saya tak ingat. Tak ingat? Ingat lagi tak ingat Okey, tak apa. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok dekat jawapan dia, semua nak dalam base 2. Okey. Semua dia nak dalam base 2. Maknanya kita kena tukarkan 18 tu base 10 sebab dia tak ada tulis base 2 base apa kan. Jadi kan macam saya cakap, kalau kita tak tulis base, bermakna automatik pemeriksa akan anggap itu adalah base 10. Jadi 18 tu base 10 lah. 5 P kuasa 2 kita tak perlu buat apa-apa sebab memang dah base 2. Okey. Cuma kita buat yang 5 base 8 tu. Okey. 5 base 8, ingat tak kalau kita nak pergi ke base 2 tanpa, kalau nak buat jalan panjang pun boleh. Buat macam ni lah. Buat macam ni. Boleh je. Okey. Tapi kalau kita tak nak buat tu, ingat tak yang pakai 1 to 4 tu? 1 to 4. Yang dia darab tu ke tak ada? Yang darab. Yang macam ni. Tapi yang ni 5. Selalu kan cikgu cakap macam nombor yang panjang sikit kan. Okey, contoh cikgu buat panjang sikit. Dalam 2, 3, 6 contohlah. Okey. Lepas tu cikgu bagi tahu dekat sini kalau ini base 8 lah. Okey, ini base 8. Jadi cikgu bagi tahu dekat sini yang setiap kali tu kena beranak tu, kena tukar. 1, 2, balik. Okey. Yang tu. 4 to 1, 4 to 1. Yang macam jawi tu. 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4. Macam tu. 1, 2, 4 potong. 1, 2, 4 potong. Itu kalau yang panjang lah. Tapi kat sini di 5 je angka dia. Okey, so bila 5 je. Okey, bila 5 saja, 5 base 8. Okey, kita buat 3 lah. 1, 2, 4. Maknanya kita tengok yang mana on. Yang maksudnya apa tambah apa dapat 5. Macam tu. So 4 tambah dengan 1. Yang ni je on. Maknanya 1, 0, 1. Macam tu. Okey. Untuk dapatkan 5 lah kuasa 8. Okey dah. Inilah base 2, 1, 0, 1. Okey. Jadi sekarang ni, okey yang ni cikgu padam dulu. Jadi sekarang ni 18 tu kita nak kena convert kepada base 2. 18 ni memang nak kena buat manual lah sebab 18 tu base 10. Kalau base 8 kita boleh buat macam 1 to 4 tu. Tapi disebabkan 18 dia base 10, kita tak boleh lah. Kita kena buat yang manual lah macam ni. Okey. 18 bagi 2, 9. Bagi 2 jadi 9 kosong lah. 9 bagi 2 tak boleh 4. 4 kali 2, 8. Okey, balance 1, 2. 2 kali 2, 4, kosong. Okey, lepas tu 2 bagi 2, 1, kosong. Lepas tu 1 lah dekat bawah ni. Jadi jawapan dia adalah naik ke atas. 1, 0, 0. 1,
10. 10. Macam tu. Okey, base 2. Okey. Sekejap cikgu buat ni, cikgu padam dulu. 101. Okey. Jadi dia macam linear lah sekarang ni, macam algebra. 10010 tolak P base 2 sama dengan 101 base 2. Dia sekarang macam ni sekarang. Okey. Jadi kita kena tukarkan kedudukan P tu, okey. 101 masuk kat dalam, P masuk kat luar. Pergi ke luar. Jadi 10010 tolak 101 sama dengan P base 2. Okay. Lepas tu kita pun buatlah macam biasa. Sekejap cikgu padam. Yang sebelah ni yang 18 yang apa? Macam ulat gonggok tu Ime boleh faham Itu kita tahu. Tahu Okey, cikgu padam. Okey, jadi 10010 tolak 101. Okey. Kita tengok dapat berapa. Yang ni tak boleh tolak, dia akan jadi 10. 10 tolak 1, 1. Ni jadi kosong lah. Kosong, ni jadi 10 balik. 1, ni jadi kosong, ni jadi kosong. Ni 101 lah. 1, sorry. Ni jadi 10. Turun bawah. 1101. Okey, faham tak? Kalau tak faham, Imam bagi tahu cikgu terangkan balik. Okey, ni faham. Yang start daripada 100 tu, tak faham. Yang depan ni. Yang depan 100. Okey. 100. Okey, sekejap cikgu buat balik. Okey, jadi 10010 tolak 101. Okey. Jadi yang ni dia akan jadi 10 sebab apa? Sebab alasan tak boleh tolak. Okey, 10 tolak 1 dia akan jadi 1. Yang ni automatik jadi kosong. Sebab dia pinjam. Okey, faham. Dia jadi kosong lah. Okey, sekarang ni kes baru. Kes baru tu maksudnya kosong nak tolak 1 balik tak boleh, kena pinjam lah. Ni jadi 10. Bila tu jadi 10, dia akan pinjam kosong yang sebelah ni. Tapi kosong yang sebelah ni pun tak boleh nak support sebab dia pun kosong kan. Jadi dia pun pinjam sebelah. Ni automatik dia jadi 10. Ni akan jadi kosong. Okey. Jadi 10 tolak 1, 1. 10 turun je lah bawah, dia jadi 1. Oh, 10 turun bawah jadi 1 je. Dia sebenarnya macam ni, kejap Sekejap cikgu ulang sikit. Okey. Dia sebenarnya, tak boleh, dia akan jadi 1. Ni akan jadi 1, ni akan jadi kosong. Sepatutnya macam ni. Tapi disebabkan yang apa? Yang bawah tu dia nak pinjam, yang ni dia akan jadi 10 lah. Sebab dia nak pinjam, yang sebelah tu jadi 1. 10 tak 1 akan jadi 1, 1 tak buat apa, turun. Oh, okey. Okey, tiap cikgu tunjuk sikit lagi. Takut email macam pening sebab yang tu dia ada 2 je kosong selepas tu. Okey, contohlah macam ni. Macam ni. Okey. So ini basic. Okey. 1 nak pinjam, yang pinjam 1 je sebab tak boleh tolak, dia jadi 1 mula-mula. Okey. Tapi disebabkan dia nak tolak, dia jadi kosong, 10 lah. Okey. Yang ni akan jadi kosong dan yang ni semua jadi 1. Bukan 10 tau, dia jadi 1 dulu. Okey. Okey, semua dia jadi 1. Ibaratkan macam ni. Contoh kalau nombor biasa, cikgu buat 1000 je lah. Jadi kan, ini kalau tolak biasa. 10 tolak 1 dia pinjam jadi 10. 10 tolak 1 jadi 9 kan. Lepas tu ni jadi kosong. Apa jadi pada kosong yang ni dengan yang ni? Kosong. Bukan. Maksud 9. Yes. Pandai pun Ime. Macam tu lah. Faham tak? Oh, faham. So yang ni asalnya 10 tapi dia bagi sebelah, dia potong dia jadi 10. Lepas tu dia bagi sebelah, ni potong jadi 10 macam tu. Sampai last tu. Sampai last, betul. Pandai pun Ime. Macam tu lah. Oh, okey. Sebab tu yang tadi tu, yang ni cikgu jadikan 1. Sebab apa cikgu tak letak 10? Sebab tak ada benda nak tolak. Dah kosong. Okey. Tapi kalau ada benda nak tolak, dia jadi 10 dah balik lah.
Okay, Sama faham sama macam 9 ni kan. Contoh ada Habis kalau katakan kat sini ada nombor juga aku. Dekat yang ni. Oh dekat dia ada apa? Dia jadi satu. Yang warna biru ada jadi nombor 1. Okey. So 1 kosong je lah, jadi kosong je lah bawah tu nanti. Ya betul, pandai pun. Okey, dia ada dua kemungkinan. Okey, dia boleh jadi kosong dan dia boleh jadi 10. Okey, cikgu akan tunjuk dua-dua. Okey, macam yang email cakap, macam kes ni, kes sekarang betul. Yang email cakap betul, cikgu setuju. Dia akan jadi kosong je lah kat sini. Jadi jawapan dia 101 je lah. Tapi macam mana kalau cikgu kata tadi cikgu kata dia akan jadi 10. Betul. Dia akan jadi 10 kalau sebelah ni, sebelah kat sini dia kosong, dia ada satu. Maknanya dia berganjak lagi satu tu. Faham? Ada nombor ekstra. Ada nombor ekstra. Maksudnya sebelah tu ada kosong lagi. Okey. Jadi nombor 4 tu okey. Okey, cuba Imi buat nombor 5 tu. Satu tambah 1 11 cikgu kan? 10. 1 tambah 1. 10. 10. Kejap. 10. Kalau kosong tambah 1, 1. Kosong tambah 1, 1. Betul. Okay. 1 tambah 1 tambah 1. 11. Betul. 3 kali 1 tambah 1 tambah 1. Baru 11. Okay. So jawapan dia B tu. Jawapan dia B. 1 tambah 1 10. 10 tambah 1 10. 1 tambah 1 tambah 1. B ke D? Bola. Bola ke durian? Bola. Tak. 1 10 10 11 10 1 1. Satu tambah 1 10. 1 tambah 1 10. 11. 10. 1. Oh ya betul. B betul. Betul lah B bola. Okay, so maknanya okey lah tu, email okey. Cuma kadang-kadang bahagian penolakan tu lah kan. Dia pening sikit. Pening sikit. Betul. Bagi tambah insya-Allah okey lah. Okey. So kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, ni soalan tingkatan 3. Okey, kalau sekarang dah jadi tingkatan 1 rasa sekarang ni. Tingkatan 1. Kalau zaman dulu tingkatan 3, zaman email lah. Okey. So dalam darjah 1, NPQRSTUV ialah sebuah hexagon sekata. Hexagon pula octagon. Bila octagon dia ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, betul. Okey. NVW mana N? Dan NVW mana N N tak ada kan? tak ada. Ke salah soalan ni. Okey. Dan STW ialah garis seluruh. Cikgu rasa U kot. Ni U ni. STW U. Kan cikgu rasa U tu. Tengok U ada 2 kat sini. Kan? Jadi dia ni confirm lah ni N. Betul lah N. Ni yang atas betul, cuma yang lukisan tu dia salah. Okey. NVW garisan lurus dengan STW. Okey. Cari nilai X plus Y. X plus Y. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, kita boleh cari Y. Y boleh tak? Y boleh cari. Apa nak tanya? Oktagon ada berapa sudut dalam dia? Octagon jumlah sudut dia.
N tolak 8. N tolak 8. N tolak 2 jadi 8. N tolak 2 jadi 8. Yang maknanya Ime nak cari apa ni? Kan kalau macam segitiga 180. Oh. Kalau segi 4 tepat 360. Kalau oktagon? Oktagon tak silap cikgu 8 8 1080. Sekejap cikgu check balik. Dia kalau kita nak tahu berapa kita masukkan ni je kat dalam ni. Jadi ni 8. Cikgu rasa 1080 rasanya. Kejap cikgu check, double check. Darat 180. Okey, jadi 8 tolak 2 6 kali 180. Betul. 1080. Oh. Yang bahagi N tu tak ada? Yang bagi N boleh. Itu kalau sekata. Maknanya bahagi berapa? 8. 1080 bahagi 8. 135. 135. Okey. So 135. Betul. Jadi setiap sudut 135. Oh, itu untuk Jadi? untuk satu sudut lah. Okey. Untuk sudut untuk setiap sudut. Semua tu warna biru tu semua 135. Okey. Okey. Jadi okey, T kita tak boleh. Okey, T boleh bahagi 2. T boleh, cuma S tak boleh bahagi 2. Kan? Sebab T tu separuh. 135 bahagi 2 67. 67.5 67.5. Jadi kat dalam ni 67.5. Okey, tinggal S. 360 tolak 135 tolak 135. 90. 90. Betul? Bagi 2. 90 bagi 2 35. 35 pula 45. 45. Betul. Jadi kalau dekat luar tolak 45. So Y 22.5. 22.5 22.5. Kejap Ini cikgu dapat 90. Jadi 180 tolak 90 tolak 67.5. Okey, tahniah. Betul. Okey. Y confirm 22.5. Sekarang ni tinggal X je. X yang ni 135 bahagi 2. Nak dapatkan 3X. Ke dia nak satu je? Satu X je kan? Dia nak X tambah Y. Kena campur lah. Kena campur. 45 je. Betul, 45. Okey, tahniah. Betul. So jawapan dia adalah B. Okey. Lepas tu, okey. Sekejap Okey, maknanya okey. Soalan ni Ime masih ingat lagi. Okey, alhamdulillah. Okey. Last question. Satu question ni. Nombor 7. Okey. Ni lebih kurang samalah macam tadi. Dalam darjah 2, PRS dan QRU ialah garis lurus di mana RQ sama dengan RP. RQ sama dengan RP. Oh, okey. Sama sudut dia. Okey. Cari nilai M. Bila dia kata sama, yang ni pun confirm 57. Tapi yang ni lain lah. Yang tu lain. 66. Betul? 360 tolak 66 tolak 93 tolak 122. 79 tu. Berapa? 79 C 79 Sekejap. 122 tolak 66. Okey, tahniah. Betul. C. Okey, alright. So maknanya okey lah. Soalan ni Ime dah faham. Okey, senang lah. Cuma nanti ada soalan-soalan yang lain-lain tu nanti kita kena mantapkan lagi.